السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah ni setelah kita terhenti lebih kurang sebulan lamanya, kerana saya pergi menunaikan haji dan kemudian hal-hal yang lain. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan kita ilmu pengetahuan dan menyambung kuliah ini untuk kita membaca kitab Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abul Hasan Al-Ishbili dalam kitabnya Ad-Dakhair dia menyebut, wa kama la tasluhu as-salatu wal ibadatu illa bi taharati adh-dhahir kadzalika la yasluhu al-ilmu illa bi taharati al-batin. Maksudnya, seperti mana salat dan ibadah tidak sah, tidak betul, melainkan dengan taharat zahir, bersihnya pada zahir, yakni bersih daripada najis dan bersih daripada apa-apa perkara yang mencacatkan salat pada zahir, najis pada pakaian, najis pada anggota. Tidak sah salat, tidak sah ibadah yang membabitkan, yang memerlukan, yang mensyaratkan taharah, melainkan kebersihan. Wa kadzalika la yasluhul ilm illa bi taharatil batin. Demikian itu katanya tidak sah ataupun tidak betulnya ilmu melainkan dengan kebersihan batin. Maksudnya, untuk menuntut ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, dituntut dengan niat yang baik. Maka sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan ilmu. Ibnul Hajj dalam Al-Madkhal ia menyebut, wal qalilu minal ilm ma'al husnun niyati fihi anfa'u wa a'zamu barakatan minal kathiri minhu ma'at tarkil mubalati bil ikhlas fihi. Maksudnya, wal qalilu minal ilmu yang sedikit, ma'a husnun niyati fihi, bersama dengan niat yang baik dalam menuntut ilmu, anfa'u wa a'zamu barakat, lebih manfaat, lebih besar barakatan, keberkatannya, minal kathiri minhu, daripada banyaknya ilmu yang dituntut, ma'atarkil mubalati bil ikhlasi fihi, dalam keadaan meninggalkan, dalam memikirkan, meninggalkan, mengambil berat keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya dia kata, sedikit ilmu yang ikhlas ketika kita menuntutnya lebih manfaat daripada banyak menuntut tetapi tidak kerana Allah Azza wa Jal. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk di kalangan yang mencari ilmu kerana Allah Azza wa Jal. Maka kata muallif ni, fabdhul nafsaka fil ikhlasi fi talabil ilm
maka bersungguh-sungguhlah dirimu di dalam mengikhlaskan diri untuk menuntut ilmu. Wal yakunit talabu talabud dirayata la talabur riwayah wa'lam anna al-khatar al-'azim fi talabil ilm. Dia kata tuntut tu kerana nak mengetahui hukum hakam, bukan sekadar nak membanyakkan. Dan ketahuilah bahaya yang besar bagi orang yang menuntut ilmu, tetapi menuntut ilmu bukan kerana wajah Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menyebut, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yawmal qiyamah. Nabi SAW menyatakan, siapa yang menuntut ilmu, yang mana ilmu itu sepatutnya dicari keredaan Allah, tapi dia tidak menuntutnya melainkan untuk mendapat habuan dunia, dia tidak akan mencium bau syurga pada hari akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita ilmu yang ikhlas, mempelajari ilmu kerana Allah Azza wa Jalla, dan kerana menuntut ilmu ini merupakan ibadah yang besar. Mudah-mudahan kita semua akan tergolong di kalangan orang yang duduk dalam majlis ilmu kerana mencari redha Allah Azza wa Jalla. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara li salati sakata hunayhatan qabla an yaqra fasa'altuhu faqala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salah, apabila bertakbir untuk salat, yakni Allahu akbar, takbiratul ihram, apabila baginda bertakbir untuk salat, sakata hunaihatan, baginda akan Hunayha ni dia akan diam seketika. Hunayha tasghir daripada hani. Dia Nabi SAW akan diam seketika. Rasulullah SAW dia takbir ihram. Sahabat duduk di belakang tengok. Selepas takbir, dia tak baca apa-apa, dia diam. Jadi bila dia diam, sahabat kata dia diam seketika. Abu Hurairah radhiyallahu an kata, qabla an yaqra'a, sebelum baginda baca, yakni sebelum baginda baca Fatihah, baginda diam. Fasa'altuhu, aku tanya baginda. Bila Abu Hurairah kata aku tanya baginda, bermaksud hadis ini Abu Hurairah mengambilnya secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Abu Hurairah seperti mana yang kita tahu, ada daripadanya banyak marasil, yakni hadis-hadis yang mana dia tidak mendengar secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mengambil daripada sahabat yang lain disebabkan dia lewat menganut Islam.
Cumanya hadis lain tu dia kata qala Rasulullah, dia cerita Rasulullah, tapi sebenarnya antara dia dan Nabi sahabat lain. Khususnya hadis-hadis yang awal yang Abu Hurairah tak masuk Islam lagi. Marasilus sahabah, seperti mana kita bagi tahu bahawasanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tidak secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi melalui perantaraan sahabat yang lain, tapi dia tak mention, dia tak bagi tahu sahabat tu, diterima kalau hal itu dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat ni kulluhum udul. Tetapi hal itu tidak semudahnya diterima jika dilakukan oleh orang lain. Tabi'i kalau buat macam tu, dia skip nama orang, kita akan question dia, siapa yang dia skip. Bimbang dia skip tu tabi'i juga, kerana mereka bukan semua mereka yang udul, adil, boleh diterima. Tidak seperti sahabat. Tapi saya nak ceritanya dalam kes hadis ini Abu Hurairah mengambil cara langsung. Sahabat dia tengok Nabi diam, dia heran pasal apa diam. Jadi dia tanya, kenapa diam? Apa Nabi baca? Dan ini juga menyebabkan para ulama ijtihad di dalam sifat salat janazah, di mana Nabi pada pada takbir yang keempat baginda diam seketika dan kemudian memberi salam. Di kalangan para ulama menyatakan sunnahnya diam dan memberi salam. Di kalangan mereka menyatakan bahawasanya bukan tabiat dalam ibadah itu untuk diam. Diam tak ada apa. Mestilah baginda ataupun kemungkinan baginda membaca sesuatu. Maka sebab itu di kalangan para ulama ada menyatakan selepas daripada takbir yang keempat, sebelum memberi salam, ada baca doa yang pendek. Seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ini semua di atas seandaian mereka kalau diam mungkin membaca sesuatu. Di dalam hadis ni yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal apa Nabi buat masa diam. Faqal, baginda menyatakan, aqul, yakni aku berkata, kata Rasulullah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, Engkau jauhkanlah aku dan dosa-dosaku seperti mana Engkau jauhkan timur dan barat. Tuan-tuan, yang timur tidak bertemu dengan barat. Timur di sebelah timur, barat di sebelah barat. Kalau dia bertemu, kita tak kata bercampur timur dan barat. Timur-timur, barat-barat. Nabi SAW membuat doa dengan satu ibarah bagaimana jauhnya timur dan barat kita tidak bertemu. Demikianlah agar kita dan dosa kita itu dijauhkan. Kerana dosa mempunyai kesannya terhadap diri manusia. Dan orang yang membuat dosa akan tahu kesan itu. Setiap kali kita melakukan dosa, kita akan terasa rasa dosa itu dalam diri kita. Melainkan satu orang telah tenggelam di dalam dosa sehingga tidak ada lagi ruang yang tidak berdosa, maka dia bagaikan satu orang yang bergelombang dengan kekotoran. Mungkin dia sudah tidak dapat membezakan antara yang bersih dan yang kotor. Tapi bagi orang Muslim yang sentiasa celik matanya berfikir mencari redha Allah, dia tahu dia pendosa. Anak Adam sentiasa buat dosa.
tetapi dia sentiasa ingin agar dia dan dosanya dipisahkan. Salat menjauhkan kita daripada dosa atau mengampunkan kita daripada dosa. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda SAW menyebut, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun ma bainahun. Sembahyang 5 waktu, Jumaat kepada Jumaat, kafarat, pemadam dosa, ma bainahun, kafaratun bainahun, pemadam dosa antara itu, antara subuh, lepas subuh kita pergi buat kerja, kita mungkin buat dosa. Mari zuhur kita salat, gugur dosa. Wuduk menggugurkan dosa, salat menggugur, zuhur menggugurkan dosa. Kemudian kita mungkin buat salat, datang pula asar, datang maghrib, datang isya, datang subuh, sentiasa begitu. Tapi Nabi sebut dalam hujung hadis tu, izajtanabal kabair, jika dia menjauhi dosa besar. Dosa besar ialah dosa yang ada ancaman azab yang dahsyat di dalam kitab, dalam Quran ataupun dalam sunnah. Zina, muqaddimah zina dosa, tapi ia belum dosa besar. Bukan boleh buat, tapi ia belum dosa besar. Minum arak dosa besar. Fitnah orang dosa besar. Mendedahkan aurat yang ringan, rambut dan seumpamanya dosa, tapi ia bukan dosa besar. Walaupun setengah orang saya, tapi ia bukan dosa besar, ia dosa. Tuduhan kepada orang yang tak benar, syahadatuz zur, itu dosa besar. Maksud dosa yang ada ancaman yang dahsyat daripada kitab dan sunnah. Bukan dosa kecil itu boleh dibuat, tapi ia diampunkan oleh amalan-amalan ini. Amalan-amalan ini. Tuduh orang, maki orang, ini dosa besar. Ambil harta orang, dosa besar. Mata tengok yang salah, dosa juga, tapi ia bukan dosa besar, ia sagair. Bukan kata oh jadi boleh buat, tak. Tapi Tuhan itu Rahman. Dosa-dosa yang kecil, yang tak membabitkan hak orang lain dan tak membabitkan kabair, ia diampunkan oleh perbuatan-perbuatan amalan saleh seperti ini. Rahmat Tuhan, rahmat Tuhan. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, al-umratu ila al-umrah kafaratun bainahuma. Umrah kepada umrah memadamkan dosa antara keduanya. Yang tu Nabi tak sebut dosa apa, Nabi tak memadamkan dosa antara keduanya. Kemungkinan termasuklah dosa besar yang tidak diampunkan ialah dosa antara kita dengan hamba Tuhan yang lain. Allah pengampun. Orang kata mana haji dia ampun. Allah pengampun, bukan hak kau dia nak ampun. Orang berzina, kau orang minum arak, dia nak ampun, dia ampun. Sekarang orang tak puas hati, Allah ampun. Allah ampun, dia janji nak ampun. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al jannah. Dan haji yang mabrur, haji yang betul dibuat mengikut sunnah, dengan niat yang ikhlas, dengan harta yang halal, tidak ada baginya balasan melainkan syurga. Kita hidup menginginkan keampunan. Apa tidaknya antara dosa, antara salat Tuhan ampunkan? Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Ya Allah, jauhkanlah aku dan dosaku dan dosa-dosaku seperti mana engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada dosa-dosaku seperti mana engkau membersihkan pakaian putih daripada kotoran. Sambung dia lagi, Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, basuhlah aku daripada dosa-dosaku dengan bilma, dengan air. Air ni ibarah yang Nabi buat, kiasan yang Allah tahu di sisi Allah. Wasalj, dan salji. Wal barad, barad ialah air batu tu yang kecil-kecil tu, yang turun sebelum turun hujan bila sejuk tu, itu barad. Kita panggil apa? Hujan batu, hujan apa? Jadi logiknya nak basuh ni dengan air panas. Air panas lebih bersih kalau nak basuh baju. Kalau benda tu lagi sejuk, air lagi sejuk, mungkin kalau ada lemak ke apa, dia akan apa? Dia akan lagi kental, sukar nak keluar. Tapi ini bukan basuh lemak, ini adalah basuh dosa. Seakan-akan isyarah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dosa itu panas. Basuhnya dengan air, dengan salji, dengan barat. Dan kepanasan dosa itu diketahui oleh orang-orang yang melakukan dosa. Ini adalah merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya kita apabila salat, salah satu doa iftitah yang Nabi baca yang ini. Pada kuliah yang lepas kita baca Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Itu salah satu daripada doa iftitah. Kita baca Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira. Kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Banyak doa iftitah yang dibaca oleh Nabi. Menjadi sunnah juga untuk kita baca yang ni, baca yang ni, baca yang ni, supaya kita mengamalkan kebanyakan sunnah-sunnah itu. Dan ini salah satu bacaan yang banyak disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ia warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Bila kita baca, kita insan pendosa, kita takbir sebelum nak sebut benda lain pada Allah, kerana dalam solat nanti kita akan minta pada Allah. Dalam sujud kita minta, antara dua sujud juga ada kita minta keampunan daripada Allah. Walaupun riwayat itu ada yang panjang dan pendek, ada yang dhaif dan seumpamanya, tapi kita minta Allah maghfir. Ya Allah, kita minta Allah ampunkan kita. Lidah yang nak meminta keampunan ialah lidah ataupun hajat, ialah lidah yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebelum kita sebut yang lain, kita mohon keampunan dulu pada Allah. Macam kita ada salah dengan orang, walillahi mathalul a'la, Allah bukan untuk dibandingkan, tapi nak faham kita ada salah dengan orang, kita pipi nak minta bantuan dia. Kalau dengan manusia pun kita akan kata, saya ni nak minta maaf lah hak kesalahan hari itu, saya dah buat salah ke encik, tapi saya perlukan bantuan encik. Allah tidak macam manusia. Allah karim, Allah jawad, Allah itu karim, pemurah, pemaaf. Tapi min babit ta'addub, daripada bab adab. Kita buat salah dengan Allah, pipi terus minta hajat kat dia.
kurang adab kita. Namun apabila kita buka-buka, ya Allah, jauhkanlah aku dan dosaku, seperti mana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada dosa-dosaku, seperti mana Engkau bersihkan kain yang putih dari kotoran. Kalau dia bersihkan kain yang hitam, kain yang berwarna, mungkin masih ada kotoran dan orang tak nampak, tapi kotoran masih ada. Tapi kain yang putih, apabila dibersihkan daripada kotoran, kita tahu ia telah bersih. Tengok ta'bir, ibarah, ungkapan Nabi SAW cantik di dalam doa. Ya Allah, Kau basuhlah dosa-dosaku dengan air, dengan salji, dan butiran-butiran ais yang sejuk. Kemudian barulah kita baca Fatihatul Kitab. Sebab itu salat memadamkan dosa. Cuma barangkali kita apabila takbir Allahu Akbar, mungkin dah duk baca selalu, kita pun dah tak ingat apa yang kita baca. Dosa, tuan-tuan, saya pendosa, tuan-tuan juga mungkin pendosa. Dosa ini apabila kita lakukan, kita terasa dosa itu. Ia membebani perasaan kita. Dia tak dapat dipadamkan melainkan dengan memohon keampunan kepada pihak yang kita melakukan dosa padanya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ajar hadis ni. Sebab tu hadis ni, iaitu bacaan ini, patut dihafal oleh orang-orang yang menunaikan salat. Ini satu doa iftitah yang sangat baik, di samping doa-doa iftitah yang lain, supaya kita sentiasa melaziminya. Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila melihat Nabi SAW diam sebelum membaca Fatihatul Kitab, dia tanya, Nabi SAW baca apa? Dan Nabi SAW memberitahu bahawasanya baginda telah membaca bacaan ini ketika baginda diam. Hadis ini adalah antara hadis-hadis yang lain yang disebut oleh Nabi SAW untuk kita baca semasa kita, selepas kita takbiratul ihram, di samping hadis yang awal. Dan hadis yang berikutnya yang dimasukkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani ialah hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, annahu kana yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa la ilaha ghairuk, rawahu Muslim. Sanad ni ada inqita', tapi hadis ni secara umumnya disahihkan oleh sebahagian besar di kalangan para ulama hadis, walaupun ada inqita', tetapi ada disambung, dan sebahagian menyatakan ia mauquf, tetapi sebenarnya dia angkat kepada Nabi SAW melalui riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud, diriwayatkan juga oleh An-Nasai, diriwayatkan juga oleh Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, di mana Umar bin Khattab dia menyebut subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan segala pujian padamu, tabarakasmuka, dan maha berkat namamu, wa ta'ala jadduka, dan tinggi kedudukanmu, la ilaha ghairuk, tidak ada ilah melainkan engkau. Ini juga adalah bacaan yang dibaca ketika iftitah, dan tuan-tuan mempunyai ruang untuk membaca bacaan-bacaan ini
di ketika kita solat. Ketika kita solat. Dan dengan itu apabila kita baca yang ini, kita baca yang ni, kita akan menikmati salat. Allah ni macam bacaan ni, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Allah ni maha suci. Kita kadang-kadang sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita tak hayati makna itu. Iaitu maha suci Allah daripada segala kekurangan. Tuan-tuan, Allah ni, kalau kita selalu berdoa kepadanya, selalu meminta kepadanya, selalu berbicara dengan Allah Azza wa Jalla, kita akan diajar oleh Allah untuk tahu berbicara dengannya. Siapa yang melalui menghayati doa, dia akan tahu. Pandai dia nanti berdoa. Kerana setiap hari dia berbicara dengan Allah. Orang yang setiap hari berbicara dengan Allah, dia akan aman dalam hidupnya, walaupun banyak gelora hidupnya, kerana dia berbicara dengan Allah. Sebab itu As-Sa'di dia menyebut ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala, yarzuqullahu man yasha', Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki. Dia kata Allah memberikan rezeki kepada siapa, yarzuqullahu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki pada siapa yang kehendaki tanpa hisab. Allah memberikan pada urusan dunia, harta benda dunia, Allah bagikan kepada yang beriman dan yang tidak beriman. Duit dia bagi pada yang beriman dan tak beriman. Kesihatan dia beri pada yang beriman dan yang tidak beriman. Makan minum pada yang beriman dan tidak yang beriman. Rumah, harta, tanah, kebun, bangunan dia beri pada yang beriman dan yang tidak beriman. Tetapi iman, ilmu mengenalinya dengan basirah, kelazatan berdoa, kekhusyukan ibadah, tahajud, nikmat untuk berbicara dengan Allah, ini tidak diberikan melainkan kepada hamba-hamba yang dia pilih sahaja. Sesiapa yang Allah berikan hal ini, Allah telah memberikan kebaikan yang banyak. Ajaib. Kadang-kadang kita tengok ajaib orang tu, menega dapat, menega untung. Tapi kita lihat lebih ajaib hamba Allah. Sampai waktu tahajud, dia bangun tahajud. Sampai waktu salat tahajud, Allah kejut dia bangun tahajud. Berdoa dia pada Allah, sujud dia pada Allah, berbicara dia dengan Allah. Orang yang sentiasa berbicara dengan Allah, dia tahu bagaimana untuk dia angkat tangan dan berdoa pada Tuhannya. Tapi jika Allah tidak merezekikan kepada kita hal ini, kita kadang-kala nak doa pun tak tahu setengah orang tu. Itu bila tak tahu nak doa apa tu, dia ambil petua tu, dia ambil petua ni. Orang kata petua pusing kot tu, dia pun pusing. Orang kata menjerit, dia pun menjerit. Sebab apa? Sebab dia orang jauh dengan Allah. Tapi kalau orang tu orang dekat, hari-hari bicara dengan Allah, setiap malam doa pada Allah, setiap kali sujud doa pada Allah, setiap kali salat rasa berbicara dengan Allah, Allah itu dekat dengannya. Walaupun pertarungan kehidupan itu dahsyat, tetapi ia tidak takut kepada gelora ombak hidup, kerana ia berpegang kepada tambatan yang teguh, iaitu Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu tuan-tuan, salat, bacaan-bacaan dalam salat, doa-doa yang diajar oleh Nabi, kita lihat keindahannya. Saya pergi haji banyak kali dah, alhamdulillah. Tapi setiap kali kita tengok tempat yang afdal orang doa, afdalud du'a du'a yaumi Arafah.
sebaik-baik doa pada hari Arafah. Kita pergi hari Arafah ni hari doa. Nabi doa. Macam kita selalu baca lah ni, Nabi doa hari Arafah. Angkat tangan, duduk atas unta dia doa. Tali unta jatuh, khidam, air dia jatuh. Fa akhazahu bi yadihi, dia ambil dengan tangannya, wa huwa rafi'un yaduhu al-ukhra, dalam keadaan tangan dia yang satu lagi diangkat. Macam ni doa. Tali unta jatuh, ambil tali, tapi tangan tak turun berdoa. Hebatnya doa pada hari Arafah, mustajabnya doa pada hari Arafah. Tapi kadang-kadang kita pergi macam-macam. Dia buat berzikir, berlagu lah, bernasyid lah. Jemaah ada ni dah tekong buat hal lain tu ikut. Saya tengok satu khemah tu, time duk berdoa, ustaz dia tu panggil masuk dalam khemah. Dia nak buat majlis apa pula. Hari Arafah satu tu ya, berapa jam tu je ada. Masuklah mereka ni. Padahal pada tu orang keluar, Nabi menghadap ke kiblat berdoa. Sebab sebahagian khemah-khemah ni semua orang barangkali nak tunjuk produk saya apa khemah saya. Hak produk Nabi tu dia tak mau. Dia kata Allah Nabi doa je, tak syok, tak ada lagu-lagu, tak ada zikir-zikir yang nyanyi-nyanyi. So kita kena buat ramai-ramai. Terlepaslah sebahagian orang waktu-waktu yang penting itu. Sebab tu apabila kita meninggalkan sunnah, kita melepaskan peluang yang banyak. Setengah orang dia tak berpada dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau kita kata kat dia ikut Nabi, hang Wahabi gitu. Nabi dia boleh kata Wahabi. Salat jenazah sama enggak? Salat jenazah, dalam salat jenazah kita doa, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'asan, Allah maghfir li hayyina wa mayyitina saghirina wa kabirina zakarina wa unsana. Doa sungguh-sungguh, doa masa tu. Selepas bagi salam, Nabi angkat jenazah dan bawa ke perkuburan. Itu sunnahnya. Dia rasa lepas bagi salam kita kena buat satu doa lain pula. Habis itu kita kata angkatlah ikut sunnah Nabi. Hampa ni orang nak doa pun tak bagi. Tadi doa dah, itu doa Nabi. Dia kata itu doa ni yang kita nak buat lagi bagusnya. Lagi bagus terang mana? Apa yang Nabi kita tinggal, that is the best. Kan Nabi itu lebih tahu apa yang Allah mahu. Sebab tu manusia ni lama-lama dia tak perhati dengan hak Nabi. Banyak ni dia nak cari doa lain daripada hak riwayat daripada Nabi. Kata Ibnul Imam dalam Silahul Mu'min, dia kata doa-doa yang diajar oleh Quran dan Sunnah padanya merangkumi semua makna akidah, makna ibadah, makna adab dengan Allah, semua. Tapi kaum yang tidak berpuas hati, mereka doa-doa yang tidak warid daripada Nabi, yang disandarkan dengan cara yang bohong. Doa ni lah, doa Nabi tu yang tak ada pun Quran, tak ada pun Sunnah. Dia pandai lah ni buat doa Nabi Khidir. Semua sekarang ni tuan-tuan akan tengok selepas pada ni, ramailah yang mana ajaib-ajaib ni akan dakwa saya malam tadi Nabi Khidir mai tempat dia pula dah. Itu Nabi Muhammad dan Nabi Khidir pula. Saya dia pejabat selalu jumpa Khidir lah, tapi dia bukan Nabi, staff saya nama Khidir. Kemudian dia nukillah kaul-kaul
dalam kitab-kitab lama. Nukilan-nukilan itu untuk menyatakan bahawa dia jumpa Khidir. Syekh dia jumpa Khidir, doa ni dia ambil Khidir. Siapa yang tak mau percaya dengan benda ni, dia Wahabi. Asli sunnah yang Asy'ariyah Maturidiyah percaya benda ni. Abu Hasan Asy'ari pun tak sebut yang tu. Abu Mansur Al-Maturidi pun tak sebut. Dia yang sebut. Saya nak habang ke dia, doa yang paling masyhur di dalam Syiah ialah doa Kumail bin Ziyad. Kebanyakan orang Syiah, terutama tok syekh mereka hafal doa Kumail ni. Doa Kumail dibaca pada malam Jumaat, pada hari Jumaat, pada malam Jumaat, hari Jumaat dibaca. Tuan-tuan jumpalah mana serban Syiah tu, tuan-tuan tanya doa Kumail, dia terus boleh baca tuan-tuan, pancang doa Kumail. Kalau tanya dia, Kumail bin Ziyad ni tabi'i, pengikut Ali bin Abi Talib. Di sisi Sunni pun dia siqah, tak ada masalah. Tapi Syiah kata Kumail, doa ini Kumail ambil daripada Ali bin Abi Talib. Kumail bin Zaid. Ali mengambil doa ini daripada Nabi Khidir. Cerita Nabi Khidir ni bukan cerita Syiah, ada cerita lama Nabi Khidir. Baca dalam hikayat Melayu lama, hanpuh pun jumpa Nabi Khidir. Dia kata, oh ada kitab yang sebut Nabi Khidir. Al-Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah Asy'ari, senang sebut, tokoh Asy'ari, banyak tahqiq dia. Ketika dia mentahqiqkan kitab Al-Imam Ibn Qayyim Al-Manarul Munif, dia sebut hujjah-hujjah yang menunjukkan Khidir tidak hidup lagi. Dia sufi, alim, jalil. Semua orang zaman ni yang Asy'ariyah ke apa mesti tahu Al-Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kalau Nabi Khidir ada pergi jumpa tok guru pondok ni, pergi jumpa ustaz tu, tiba-tiba tak pergi tolong rakyat Palestin, patut ke? Ketika Nabi menghadapi peperangan Badar, Nabi susah hati menghadapi, kenapa Khidir tak datang tolong Nabi? Dalam peperangan Uhud, Khidir patut datang tolong Nabi. Bukan salah Khidir. Dakwaan ini kalau dibenarkan, ramai orang dakwah. Tu satu orang perempuan happy Madinah itu hadut sebut Dr. Mazhar tu, yang kata dia pergi jumpa Nabi, dia pun jumpa Nabi. Lah kali family dia kata dia tak apa sihat ke apa. Kalau benar kan, ramailah yang tak sihat pakai duk dakwah jumpa Nabi. Ini kita buka floodgate. Sebab tu dalam agama ni ada bab sadduz zara'i', menutup benda-benda yang boleh membawa kepada bahaya ataupun kesalahan-kesalahan yang lain di dalam syarak. Wallahu a'lam. Azan. Ada beberapa soalan yang dikemukakan ni. Pertamanya, jika seorang telah selesai menunaikan solat tahiyatul masjid, kemudian masuk, kemudian batal wuduk, adakah dia perlu solat sekali lagi sekiranya dia masuk kembali ke masjid? Jika dia keluar daripada masjid, pergi ambil wuduk di luar daripada masjid, dia masuk semula ke dalam masjid, dia kembali menunaikan tahiyatul masjid. Ulama-ulama berbeza pendapat tentang tahiyatul masjid ni, adakah dia salat khas ataupun apa-apa saja salat ditunaikan sebelum duduk di dalam masjid. Secara umumnya, apa-apa salat yang orang tu tunaikan sebelum dia duduk masjid, maksudnya taklah
Mai-mai daripada luar terus duduk dalam masjid tanpa menunaikan salat. Sulay Al-Ghadafani dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia datang dan masuk ke dalam masjid, kemudian dia terus duduk sedangkan Nabi SAW berkhutbah. Nabi SAW kata, raka'ta raka'atain, kau telah rokok sujud 2 rakaat, kau telah salat 2 rakaat. Qala la, qum farqa' raka'atain, bangun dan salat 2 rakaat. Sedangkan Nabi berkhutbah. Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini, walaupun dalam mazhab Malik ada qaul yang dia dalam riwayat Tabarani, tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini ialah siapa yang masuk dalam masjid, dia hendaklah solat sebelum dia duduk jika dia datang daripada luar. Ada satu video, siapa tunjuk saya, satu penceramah ni, dia kata masuk dalam masjid, kalau ada khutbah kuliah, duduk dulu. Kuliah lebih penting daripada solat. Kuliah ilmu lebih penting daripada 2 rakaat solat, kerana ilmu lebih utama daripada solat. Itu qiyas yang salah pada tempat yang salah. Dalam hal ini ada hadis Nabi SAW. Khutbah Nabi penting. Cuma Nabi kata, jawasuma, kamu segerakan solat 2 rakaat itu. Khutbah Nabi lagi penting, tapi Nabi suruh solat dulu sebelum kamu duduk. Maka siapa yang masuk, dia solat. Rokok dan sujud kepada manusia adalah haram oleh para ulama. Bagaimana pula negara yang budayanya rokok dan sujud, kebiasaannya seperti pertemuan, hormat orang tua, memohon maaf dan seumpamanya. Rokok jika sujud ataupun rokok jika dibuat atas ibadah, itu kufur. Sujud kerana ibadah itu kufur. Kita sujud pada berhala, sujud pada orang pun kalau ibadah, kerana niat mengabdikan diri kepadanya, adalah kekufuran. Tetapi jika sekiranya bukan ibadah, sekadar penghormatan, asalnya hal ini dibolehkan di dalam syariat yang lepas khususnya. Sebab itu Iblis disuruh sujud pada Adam. Sujud tu bukan ibadah, sujud tu respect. Dan Nabi Yusuf alaihissalam sebut pada bapaknya, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 kaukab dan bulan dan matahari, mereka itu sujud pada aku. Dan itu yang berlaku pada Ya'qub dan isterinya yang sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf berada atas aras pemerintahan kerajaan. Sujud itu sujud respect, hormat, yang tidak mengandungi makna ibadah. Apabila datangnya syariat Nabi SAW, Nabi SAW melarang sahabat yang pulang untuk sujud kepada dia. Maka tak ada lagi sujud. Jika seseorang sujud kepada orang lain kerana hormat, dia tidak ibadah. Di sisi majoriti para ulama, ia tidak kufur, kerana yang penting ia tidak kufur. Tapi di sisi majoriti ulama, ia berdosa kerana tak dibenarkan lagi sujud pada manusia. Tapi itu tidak kufur kalau disujud tu kerana hormat. Tapi kalau satu bukan sujud, sekadar tunduk hormat macam Jepun, yang tu bukan nama rokok, yang tu ditunduk, hengguk kepala dia saja, ataupun hengguk dengan kadarnya. Kalau itu adalah satu budaya yang dibuat kepada kaum itu, yang mana tak sampai kepada rokok seperti salat ataupun sujud seperti salat, maka ia dianggap sebagai penghormatan biasa yang merupakan adat kaum. Adat kaum ni banyaklah. Orang kadang-kadang kita hengguk tentera, adat dia tabik, polis dia tabik, jumpa raja dia angkat 2 tangan. Ini semua ialah adat ataupun uruf kaum. Orang Melayu jalan depan mak bapak
tunduk sikit, letak tangan bawah turun. Ini adat kaum. Jika tidak melampaui batasan, sekadar adat saja, ia adalah merupakan adat yang tidak mukhalafah dengan syarak. Kita masuk ke tempat penghormatan, kalau orang barat kena buang topi, tanda hormat. Adat kaum, adat kaum. Sebab tu nak tengok setara mana kita buat. Tapi kalau dia suruh kita sujud dengan adat dia, kata kita tak sujud. Tapi kita boleh tunduk hormat, kita boleh tabit, kita boleh buat macam Thailand, sawadika. Ini semua adat kaum. Pada ni, seorang wanita telah kahwin lari tanpa memaklumkan pada ibunya dan 2 orang adik lelakinya. Bila telah menggunakan wali hakim atas alasan bapaknya tidak dijumpai, sedangkan dia masih ada 2 orang adik lelaki yang boleh menjadi wali. Soalan saya, adakah sah perkahwinan tersebut? Di sisi mazhab majoriti para ulama, tidak sah. La nikah illa bi waliil mursyid. Tak ada nikah melainkan wali mursyid. Riwayat al-Imam ad-Darqutni. Di dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah, dia tak mensyaratkan wali sebagai rukun. Tetapi hatta di kalangan muhaqqiq dalam mazhab Hanafi, jika wali membantah perkahwinan itu, maka dan bantahan itu kukuh kerana dia kahwin tidak melalui wali, perkahwinan itu akan dipisahkan oleh qadhi. Majoriti para ulama tidak sah melainkan dengan wali yang sah. Jika dia berbohong, dia berbohong. Nikah dia itu tidaklah dianggap zina dengan hukuman zina, tapi dianggap nikah yang fasid, nikah yang rosak. Kalau hal itu telah berlaku dan berlanjutan, kalau baru berlaku, belum mengandung lagi, dipisahkan. Tak diiktiraf nikahnya, melainkan dengan akad yang baru dengan wali yang sah. Jika dah lama dan wali tidak membantah, wali terima, dah ada anak dan seumpamanya, boleh rujuk dalam fatwa kita, dan wali mengiktiraf pernikahan tu, bolehlah lujuk kepada mazhab Abu Hanifah dalam masalah itu. Tetapi dia yang tipu ni berdosa. Nabi kata tidak ada nikah melainkan dengan wali mursyid. Nikah ni bukan kita menikah dengan dia saja, kita menikah juga dengan family dia, kalau dia ada family. Tak mungkin melainkan bapak dia tu kaki hisap dadah ke, kaki arak ke, tak boleh buat pakai ke, lari entah ke mana, fasiq, itu cerita lain. Kerana ia menghimpunkan 2 keluarga. Kau ambil anak perempuan orang, kau nak pisahkan dia dengan keluarga dia, melainkan keluarga dia buang dia sebelum ni, dan dia tidak ada siapa yang dia bergantung. Wali dia tidak lagi menjadi wali. Wali dengan makna protector, dia memberikan protection. Kalau dia tak memberikan protection, dia bukan wali. Sebab itu fuqaha mazhab Syafi'i menyebut, jika wali bermusuh dengan anak perempuan tu, dia boleh cari orang lain jadi wali. Kalau pak dia memang kaki duk berkelahi dengan dia lama dah, dia boleh cari wali yang lain. Hukum melihat rambut wanita. Melihat rambut wanita ni termasuk dalam aurat yang mukhaffafah, aurat yang ringan. Aurat yang ringan. Bukanlah kata boleh buat dosa juga, tapi dosa yang kecil. Kalau sekiranya kita sengaja nak tengok. Macam kita sebut dosa yang kecil. Sebab tu agama pun
dia ada peruntukan solat memadamkan dosa dan seumpamanya, kerana manusia akan terdedah pada hal itu, terutama zaman ni. Kalau kita tengok TV, macam mana? Ada gambar. Ini orang sebahagian tak mau sebut, tapi kita sebutlah. Fuqaha secara umumnya membezakan antara wanita yang asal dan wanita di dalam gambar. Walaupun dua-duanya salah, tapi tidak sama dengan melihat wanita yang betul dengan wanita digambar. Bahkan di kalangan para fuqaha seperti mazhab Ibn Hazm al-Andalusi dalam Al-Muhalla, ia menyatakan tengok yang dilarang itu ialah tengok pada wanita. Kalau yang bahkan dia dulu-dulu klasik contoh, tengok di cermin dan seumpamanya, dia kata bukan wanita. Majoriti tidaklah bersama Ibn Hazmin, tetapi maksudnya mereka membincangkan adakah sama tengok wanita digambar dengan wanita yang asal. Tentu tak sama. Apatah lagi wanita yang asal tu di depan kita, kita mungkin ada perasaan yang lain dan boleh bertindak yang lain. Dalam gambar tu mungkin kita tak kenal mana pun wanita. Mungkin juga wanita itu hiasan dan lukisan. Ada kedua-duanya dosa, tetapi ini tentu lebih jauh ringan daripada yang pertama. Bukan saya kata boleh buat, tak, kita tuan kata, saya nak ceritanya tak sama antara hal-hal itu. Apatah lagi pada zaman sekarang, manusia perlu tengok berita, perlu tengok rencana, kadang-kadang perlu dengar kuliah. Kuliah tu diberi oleh cikgu kita, perempuan, orang putih, Mak Saleh, dia tak pakai tudung, tak boleh kata, hang nak pergi kuliah kat aku pakai tudung dulu. Dia tak pakai lah, kan? Jadi kita mendengar, mungkin kita kadang-kadang kita perlu melihat kerana apa yang dia tunjukkan. Allah rahmat dalam masalah ni. Mudah-mudahan dosa-dosa ni dipadamkan seperti tadi. As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah kafaratun bainahun. Semayang 5 waktu, Jumaat pada Jumaat, memadamkan dosa-dosa itu. Nak jawab ada soalan? Soalan. Apa pendapat Datuk tentang mufti-mufti negeri yang membenarkan tarekat Naqsyabandiyah diamalkan? Tanya dia apa? Tuan-tuan, saya nak sebut bukan pada mufti-mufti lah, pada kita semua umum. Jangan kerana kita berbalah dengan satu pihak, kita menghalalkan dosa yang lebih besar daripada itu. Jangan kita menggunakan kaedah musuh kepada musuh aku adalah kawan aku. Ini very dangerous. Enemy of my enemy is my friend. Ini bahaya. Musuh apa? Asalnya tarekat tu mungkin dia tarekat yang kata para wali kutub yang jaga alam ni, Tuhan tak jaga dah. Dakwaan-dakwaan pelik-pelik. Ni ada apa keluar dakwaan dia pula? Sayyidina Husain sebenarnya tak dibunuh oleh Karbala, dia angkat oleh Allah nak jadi macam Nabi Isa pula. Ilmu ambil daripada Nabi Khidir, semua hadis, macam-macam dakwaan. Naqsyabandi yang mereka benarkan ni, kalau dibandingkan Arkam yang mereka haramkan dulu, Arkam tu separuh Naqsyabandi pun tak ada. Dia punya kesalahan. Ni jumpa Nabi tiap hari. Arkam tu sekali-sekala yang dia jumpa, dia kata. Arkam ditangkap, dikurung, sesat. Main Naqsyabandi boleh. Pernah sekali perbincangan kata kerja nak haramkan satu aliran. Saya tak mau sebut lagi aliran tu. Dalam kata kerja yang pertama, aliran yang kedua yang mereka nak haramkan tu ada dalam kata kerja yang pertama yang mereka nak halalkan. Saya kata tadi kenapa boleh, sekarang tak boleh? Dalam masa yang sama. Dia kata ni tarekat lain. Bukan kira lain, inti kandungan sama.
Sebab yang tu kawan dia, berdaftar dengan dia. Katun tuan-tuan. Tapi dia fikir, oleh kerana tarikat ni barangkali lawan geng-geng hak duk komplain ni, yang mereka duk panggil Wahabi so kita kira endorse lah supaya mereka ni boleh lawan geng tu. Mereka mungkin fikir macam projek bisnes ke apa sebahagian orang. Saya tak tahulah, mungkin sebahagian orang fikir. Tapi wahwa indallahi azim. Ia di sisi Allah adalah berat. Kamu benarkan benda-benda yang macam ni. Kadang-kadang saya mungkin di atas husnuzan saya. Mungkin depa terpengaruh dengan cerita tarikat tu yang kata benda ni semua tak ada kat kami. Saya husnuzan macam tu. Tapi saya punya pandangan kepada mereka, eloklah ambil masa dulu, cek balik betul ke mereka ni dah tak ada. Dia kata yang sesat dulu Syekh Nazim tu saja. Itulah masa dia bentang kat Jakim, dia kata macam tu. Sekarang ni Syekh Nazim dah mati, dah tak ada dah. Artinya kalau macam tu Syekh Nazim tu sesat lah. Mafhumnya Syekh Nazim tu sesat. Tapi dah dia tak sesat. Sekarang dia tak sesat. Hari tu masa nak halalkan, kata sebab Syekh Nazim dah mati. Dan ajaran Syekh Nazim dah tak ada, Allah hak baru punya. Tapi bila benarkan Syekh Nazim tu betul balik, macam mana you nak pisahkan? Dia pengasas. Ini ada hamba Allah khurafi mana kata, siapa tunjuk kat saya tahu tadi, yang duk jaga agama ni geng-geng wali hak duk selak lansir ni lah. Dia kata depa ni lah yang tulis kitab ulum hadis, kitab-kitab usul semua, bukan pokok tu. Saya nak tanya, ulama usul mana yang dakwa dia dapat ilmu dengan sengelak serak terai ni? Jangan duk main kata ulama kata. Ulama mana? Pernah Imam Nawawi kata dia selak terai, kemudian dia tanya Nabi apa hukum, Nabi bagi tahu dia tulis? Pernah Al-Hafiz Ibn Hajar kata, dia sebut dalam ceramah dia tu, dia sebut juga Al-Imam Az-Zahabi. Barangkali dia pun tak kenal Az-Zahabi siapa. Al-Imam Az-Zahabi lah anak murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala banyak menentang hal-hal yang ni. Dia sebut dia pun mungkin tak baca Syiar A'lam Nubala. Siapa dia? Ulama usul yang selak terai pergi tanya. Ini semua tuan-tuan fitnah pada akhir zaman. Nabi kata apa? Sayakunu fi akhir zaman dajjalunal kazzabun. Hadis Muslim. Akan ada pada akhir zaman dajjalun, dajjal. Bahasa Kedahan, bahasa utara. Dajjal, kazzabun. Pendusta. Ni ya. Wak mari benda-benda yang tak benar. Iyyakum wa iyyahum. Kamu jaga-jaga jangan sampai mereka memfitnah kamu dan agama kamu. Dia kata ramai sokong agama, bukan kira ramai. Memang akhir zaman. Manusia kalau akhir zaman itulah fitnah dah. Saya dengar ada orang sumber yang dipercayai cerita, orang Malaysia hak kaya-kaya ni pergi Mekah, pergi mana, pergi jumpa di Kaabah tu tempat mustajab doa. Tak apa, dia pergi jumpa Tok Syekh ada ni. Tok Syekh ni bila nak doa, bila tengok orang Malaysia dalam majlis pun, tinggal majlis nak buat doa khas, kena naik masuk bilik.
Satu doa tu dibayar berpuluh ratus ribu. Sebab doa special, tak doa lah majlis. Padahal kalau kita mengaji sunnah, bukan tak boleh suruh orang lain doa, boleh. Tapi kita taklah akan tertipu seperti itu. Kau pergi ke tawaf banyak, setiap kali tawaf kau boleh berdoa, setiap kali sa'i kau berdoa, di Kaabah kau berdoa, pada tahajud kau berdoa. Allah ini tak jauh daripada hamba-hamba dia. Bukan tak boleh jumpa orang soleh, boleh berdoa. Sahabat pun suruh Nabi doa. Tetapi Nabi taklah kata aku cah doa yang berapa-berapa dulu. Sekarang ni benda ni jadi bisnes. Adalah saya tahu mungkin ada yang ikhlas, tapi jadi bisnes. Kalau kaya dapat doa special. Kalau man naik motor buruk lah, tak apalah, hang doa ramai-ramai je lah. Sebab tu Nabi Quran turun, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, berpaling ia dan bermasam muka ketika datang padanya orang buta. Panjang ada 2 soalan lagi, lain kali pula jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.